Okey. Sebelum saya menceritakan apa-apa mereka buat aktiviti ni network ini apa mereka akan buat kerana satu, saya selalu dibuat begini bawa sini bawa sana, bukan untuk ditunjukkan pada saya. Tolong bukan untuk saya mengetahui apa mereka sedang buat hanya untuk recording of the data. Itu data sedang merekod semua hari saya lahir hari pertama saya lahir sampai hari ini punya data ada dalam situ walaupun saya sekarang tak perasan macam mana suara ayah saya, mereka boleh dengar. So memang data ini ada semua information yang mereka mahu. Mereka bukan mahu saya mengetahui apa perkara yang mereka buat Mereka tidak mahu saya mengetahui apa sebenarnya network activity ini buat tapi mereka hanya membuat rakaman dalam implan badan saya lah. So nasib baik setiap kali kenapa mana boleh mereka ada jawab, ada cikgu-cikgu bangsa sama dengan saya, mereka kata adalah macam ni 7 turun temurun disumpah dulu-dulu kena sumpah 7 turun temurun kenalah hidup sebegini, adalah macam-macam alasan lah. So okeylah, orang sama kita tidak mahu menolong kita, kita pergilah kepada cikgu ke mana-manalah mana-mana itu kaki tangan kerajaan So mereka kata apa yang mau buat video ni semua, tak berbaloi lah. Orang tidak mahu tengok you punya video, apa you cakap. Orang hanya ada masa untuk menguruskan keluarga mereka, mereka tak ada masa untuk mendengar. So biarkan sajalah, kerana saya tahu aktiviti ini kejam tau, sampai yang mereka mengorbankan remaja-remaja. Sini ada Melayu tempat saya kerja dulu, ada Melayu dipengaruh dengan dada, dan dia memang cantik Melayu, macam ada campuran Punjabi bising So banyak perempuan dekat sini tersangkut untuk menutup kes ini berbagai elaan mereka buat tidak mahu. Mereka kata saya nyawa saya terancam di Johor. Memang saya orang wilayah persekutuan lah, nyawa saya terancam di Johor. Saya terima. Dalam 44 tahun ini, kehidupan saya dipegang oleh sesuatu network yang kejam. Lepas tu mereka kata mereka adalah government, ini adalah rancangan government. So mereka bagi berbagai-bagai jenis untuk membuat saya percaya ini memang government, kita tak boleh bukan dari kecil saya sekolah Melayu saya memang kindergarten Melayu lah, dekat Sungai Way Rumah Panjang saya tadika kerajaan Melayu. So lepas tu ayah saya datang tanya, you nak pergi sekolah Tamil ke, SRJ Tamil ke atau SRK, sekolah kebangsaan. Saya bukan ingat saya tidak tahu tengok kawan-kawan saya pergi sekolah jenis Tamil mereka bawa lah dia punya upacara sembahyang, adalah makan lah, itulah ni mereka bawa. Walaupun saya tak berapa nak buat ambil keputusan tapi dengan cara mereka bawa makanan lah, itulah inilah, ada cuti setengah hari lah dekat sekolah kalau ada upacara untuk tuan orang India. So saya terpengaruh dan terpikat dengan tu lah. Tapi walaupun macam tu saya ingat ayah saya dulu kan bas seorang RM20-25. So saya fikir balik, ayah saya memang susah, dia tarik beca dalam panas-panas, kita tak boleh susahkan orang tua kita. So saya pilih sekolah Melayu lah, kerana saya memang dari tadika kerajaan Melayu So saya pergi sekolah Melayu Sungai Way. Lepas tu yalah, selalu kena marah lah. Tengoklah orang India tak mahu masuk sekolah India. Alah, inilah balasan untuk mereka. Saya selalu tak jawab inilah balasan untuk mereka. Bapa saya susah, keluarga saya susah. Masa itu pun kita tolong orang lain. So kita memang tak berkeupayaan untuk membayar tambang bas sewa, tambang bas itu sewa upah bas sekolah.
Seorang RM25, dua orang dah RM50 dah. Seorang sehari bapa saya tungkus lumus tarik beca pergi kutip botol recycling kita semula baru minimum RM20, maksimum RM40. So memang saya ingat bapa saya tak lara dah. So saya masuklah sekolah Melayu yang terdekat yang boleh jalan kaki Tapi saya dimarah lah, marah, dicaci lah, ditomok lah. Orang India tak mau masuk sekolah India. So saya hari ini bagi penjelasan untuk persoalan ini kepada orang-orang yang selalu marah saya. Kalau anda mahu saya masuk sekolah India, ada orang kata kepentingan Tamil, sekolah Tamil. Anda perlu mendirikan sekolah bersebelahan tempat duduk saya, ataupun anda mensponsor saya hantar ke sekolah Tamil dan sponsor saya untuk bayaran upah sebulan sampai saya habis belajar. So jangan buat sesuatu so dulu saya tak mahu jawab yang boleh menyakitkan orang lain tapi hari ini saya tak boleh diam. Dia orang buat semua hal. Hari ini mereka kata jangan pergi minta pertolongan dari orang Melayu. Orang Melayu ini jahat. Kalau Allah solat dari masjid ada kedengaran mereka beritahu saya, tak mau beritahu identiti memanglah bangsa sama saya, ada dari Seremban, ada dari so jangan keluar tau masa ini hantu merayap, lepas tu you kena rasuk. So saya pun cakap apa, dengar solat, dengar azan boleh buat macam tu kerana saya sekolah Melayu, hari-hari ada perhimpunan mereka ada baca bismillah kan. So mereka cakap pun macam saya tak membantah. Apa yang mereka cakap dengan saya pun saya tak pedulikan lah. Kerana saya dah biasa dengan sekolah Melayu. Apa lagi sampai dekat selalulah inilah saya punya ancaman. Selalu saya diaksidenkan, dibawa kata depan jiran depan rumah saya bernama Suguna bawa saya untuk, dia kata hari ni ada birthday lah untuk kawan dia, bawa saya pergi dating. Dia pergi dating masuk semua-semua. Sumpah demi Allah, demi anak saya tak buat itu semua. Memang saya ikut kerana ditipui. So saya pun ikut tengok sana ada seorang lagi untuk teman untuk saya, tapi saya cakap, tapi saya tak buat jahat-jahat. So boyfriend saya yang pertama di Taman Medan masuk form 1 saya tak tahu lah Taman Medan ke Dato' Arun, sekolah Dato' Arun. Bawah meja ada surat cinta. Saya dah ambil baca. Hari pertama saya baca, siapa pula letak surat cinta untuk kita. So saya fikir, pemikiran saya selalu macam tu tau. Sini budak-budak baru India, ada yang putih-putih cantik, kenapa saya pula diletakkan surat cinta dalam 13 tahun So saya ambil baca, tengoklah ada seorang budak remaja 13 tahun lelaki tengok saya handsome tapi mata besar-besar. Sedang tengok saya, lepas habis sekolah saya ambil beg saya lari, dia kejar saya tahu sampai rumah. So saya bukan tak ada perasaan cinta, tak ada perasaan kasih sayang, tak ada perasaan apa-apa. Saya hanya ingat kenapa kebanyakan dekat sini orang semua cantik-cantik, murid-murid lain India cantik, kenapa dia buat saya macam ni. So patutlah saya fikir macam tu kerana pembelajaran yang dibagi di sekolah Melayu untuk saya di KL dan pengajaran bapa saya. Selalu bapa saya kata buat baik, apa hal pun sikit pun bahagi sama orang yang susah. Tapi kalau di sini selepas, kerana dulu kita tak tahu kan, selalu diajar jangan buat baik berbalas jahat. Buat baik bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, yang dekat lebih dari 50 kali saya buat balik. Memang apa yang mereka selalu cakap dengan saya, pesan dengan saya, memang itu yang berlaku sampai orang datanglah untuk tukar untuk Kristian, bukan sekali bukan 2 kali bukan 3 kali, banyak kali Saya hanya cakap satu saja, ibu bapa saya orang India. Saya bukan anti sesiapa kaum. Saya bukan anti Melayu, saya bukan anti Kristian, saya bukan anti sesiapa kaum. Tapi sebagai orang India yang tidak dikonvert oleh bapa saya, ibu saya kerana India, orang Tamil India,
So saya tidak mahu membuat perkara ini kepada ibu bapa saya, kerana ibu bapa saya mati India. So habislah berapa kali pun mereka pengaruh sampai mereka datang rumah. Mereka lagi menawarkan 500 sebulan untuk keperluan rumah. 500 sebulan, anak dibagi belajar, bagi belajar yang baik. Lepas tu saya akan dihantar ke Singapura untuk kerja yang baik lah. Di promise, dijanjikan. Saya kata, memang kita bukan anti siapa, bukan apa orang kata degil lah. Saya kata tak apa. Saya ini anak seorang saja, ada anjing satu. Saya tidak mahu menerima tawaran ini demi melepaskan kepercayaan orang India kita dengan kepercayaan ibu bapa keluarga kita. So, memang beberapa kali mereka pujuk saya tak terima. Mereka buat apa tau? Sampai mereka biarkan saya dekat 3 tahun aku dekat sampah tau, dekat sampah pasar malam tau, yang ditinggalkan oleh peniaga yang sudah rosak tu, pergi kutip. Dan saya tidak membenarkan anak saya untuk kutip. Saya kata, you jaga dekat depan. Kalau ada orang kenal, bukan malu. Kutip tu bukan malu. Hanya dulu saya menjadi pemilik kebun yang jadi bos, yang ada duit 300, 700 macam tu. Tiba-tiba orang kutip, saya tak mahu orang kesian sama saya lah. So saya kata, cepat panggil saya, on saya bangun. Tapi saya kutip. Setiba sudah kutip bangun, sekumpulan orang kenalan kita, lelaki sedang memerhatikan kesengsaraan saya, bercakap sendiri, sesama sendirian, dan memperketawakan diri saya tau. Tapi ini dibuat oleh anak saya. So, kenapa mereka sanggup buat Tapi adalah lamaran orang Bangladesh pun ada nama saya. Saya pun tahu kalau berkahwin dengan dia memang hidup saya, kerana dia kerja gaji dekat kedai pakaian, memang gaji lumayan. Lepas tu balik dia ambil tempahan dari luar. So saya memang tahu dia boleh, saya kahwin dengan dia, saya boleh berjaya. Saya hanya cakap dengan baik-baik dekat orang bayar tu. Saya bukan anti Muslim. Saya bukan tak suka sama you. You memang berkeupaya menjadi orang kaya. Memang hidup saya akan senang lenang. Tapi sebagai orang India, saya tidak mahu mengahwin kamu. Lepas tu degil untuk menukar dekat Islam. Ataupun saya bukan anti Islam, tapi saya tidak sanggup melepaskan kepercayaan ibu bapa saya. Itu sajalah. Itu saja saya beritahu. So, ada banyak orang Melayu tak paksa tau. Orang Melayu tak paksa, mereka hanya tanya. Kalau kita bagi jelasan, mereka pergi. Tapi orang lain macam lah. So, inilah selalu dibagi anjing. Anjing dibagi tapi tak dijaga. Arnab dibagi, bukan orang lain tahu, bukan orang luar, keluarga saya sendiri, adik saya sendiri, anak saya sendiri. Lepas tu belikan akuarium, lepas tu dibiarkan. Saya yang kena jaga, saya yang kena beli makan tu semua. So, lepas tu pergi beli anak Nuri lebet. Lepas tu tanggungan saya punya. Macam ni lah mereka susahkan saya, sehingga anak saya 16 tahun, anak besar saya 16 tahun. Memang mereka duduk sama saya selepas ayah dia ceraikan. Lepas itu ayah dia datanglah. Datang. Saya pun ingatlah, saya punya, kan dulu saya ingat orang selalu marah saya, you tak mahu kerja di tempat baik, you mahu kerja dekat tempat lelaki saja atau disko. Tapi bukan salah saya baru saya tahu ini perangkap. Mereka buat tu tapi mereka mempersalahkan saya. So saya pun ingatlah, tak apalah, ayah dia datanglah, kerana kita pun sudah dalam keadaan alkohol lah, sudah pengaruh dengan alkohol lah. So anak perempuan kena adalah penjagaan lelaki, penjagaan dari bapa dia. So saya percaya dia, saya pun benarkanlah, walaupun sering kali kena pukul, kena bully, kena tak bagi makan. So sering kali berlaku macam ni. So saya pun biarkan sajalah. Sebelum dia datang rumah ni, dia buat apa tahu? Masa saya pergi kerja, masa saya kerja dekat Toto
loteri dekat Jalan Terus. Dia datang, tak pernah anak-anak saya, tak pernah sekalipun anak-anak saya ambil kain pergi cuci dekat luar. Sampai macam semua macam kotor, macam selerak semua pakaian, yang lepas tu mereka main air dekat dalam, mereka buatlah semua air. So masa tu saya nak balik dalam setengah jam lah habis kerja. So sebalik dia pun ambil lah kamera, ambil gambar. Pergi tunjuk dekat lawyer, lepas tu saya nak bawa balik anak saya. Tengok perangkap mereka untuk memisahkan saya dengan anak-anak saya. 12 tahun saya menjaga ibu saya. 12 tahun saya jaga ibu saya, belikan semua kemauan dia. Saya bagi 300 untuk sebulan untuk dia. Semua kemauan saya bagi. Tiba-tiba mereka perangkap mungkinkan suatu perselisihan faham. Selalu ada berlaku. Kerana anak dekat sini, kerana ibu dekat sini, 18 jam saya kerja. So mereka selalu gaduh. Saya selalu tak marah tau. Atau marah, mensalahkan ibu saya. Saya kata tak apalah Ma, itu anak, janganlah Ma, ni dua mata. Satu you, satu anak saya. Siapa saya nak marah Ma, tolonglah. Saya menangis tau. Setiap kali balik kerja 18 jam saya nangis tau. Lepas tu mereka mungkin seperti biasalah. Saya ingat ni perselisihan faham yang kecil sajalah. Dia balik rumah adik saya, Pasir Gudang. Lepas tu itu rumah kedai bawah salon, atas tu rumah kedai milik bapa mertua dia lah, bapa mertua dia. So mak saya pun pergi sana lah. Dalam saya ingat 2-3 hari dia akan balik lah. Inilah berlaku, sering kali berlaku 12 tahun ni. So saya tengok tak balik. Saya suruh anak saya call you punya nenek, saya ada beli phone untuk ibu saya. Dia orang call saya dekat KL. Saya gembira, saya pergi rumah kakak, saya pergi rumah ini, saya pergi rumah adik saya. Sudah lama tak tengok. Okeylah, saya pun faham lah. Lepas tu saya call balik adik saya. You kata you nak bawa ibu, kenapa you pergi hantar dekat KL? Tak apalah, dia mau enjoy lah. Okeylah, biarlah. Saya pun tak berapa ambil apa akibat lepas tu. So 6 bulan saja. Saya tengok dekat sini mereka bawa dekat sana, adik-beradik, kakak dia semua dekat sana. Dia duduk dekat dengkil lah, kakak yang besar dengkil lah. So dengkil anak-anak dia, anak-anak makcik saya yang mereka semua berpendidikan, berpelajaran, ada kereta, ada kemewahan, ada kemudahan. Tapi dalam masa mak saya duduk dekat sana, dia ada appointment tau, kad klinik ada dihantar. So dia ada appointment, so dia pun dia tanyalah anak kakak dia, anak lelaki kakak dia, ni nak saya punya appointment mau sampai, ubat dah habis. So dia pun suruh tunggulah dalam 2-3 hari dia nak bawa klinik kerajaan. So dia pun tunggu belum lagi sempat bawa dia klinik kakak yang lagi satu dari Kajang datang ke dengkil kakak untuk rumah kakak besar. Lepas tu dia pun suruhlah, mak saya dipanggil Santa, nama timbangan dia Santa, temanlah saya dekat seorang saja dekat Kajang, Taman Santex Batu 10, seorang saja. Temanlah saya duduk dekat sana, seorang saja temanlah. So ibu saya cakap, saya ada appointment untuk mengambil ubat dan rawatan, untuk appointment untuk rawatan lanjutan. So lepas habis saya akan datang sana. Tak, mereka membuat perangkap ini hingga walaupun ibu saya memberi penjelasan dan menunggu untuk dibawa ke klinik, dia dipaksa diperangkap bawa dari dengkil pergi bawa ke Batu 10 Santex Kajang. So masa ini pun saya ingat walaupun dia sudah dibawa kerana makcik saya yang tinggal dekat Kajang, dia selalu biasa pergi ambil ubat untuk kencing manis dengan darah tinggi. So dia ada dia dah biasa dengan ambil ubat dekat klinik. Kenapa dia tak bawa ibu saya yang kehabisan? Inilah alasan mereka, kehabisan ubat dan untuk appointment untuk adik dia tu ibu saya lah. So tengok
lah apa mereka buat. Sampai 2-3 hari ibu saya tak panggil lah. Saya suruh anak saya call balik lah. Call. Mereka cakap saya pun dengar lah. Dia merajuk dengan saya lah. So, anak saya panggil. Cakap. Ibu saya tak boleh cakap. So, saya tanya kenapa. Saya call balik makcik saya. Lepas tu tanya kenapa ibu cakap macam tu. Macam tak boleh cakap. Tak adalah 2-3 hari yang dia punya mulut semua sudah ada luka-luka bernanah. Dia tak boleh telan. Sikit-sikit dia makan lah bubur tapi dia sakit. Masa tu pun ingatan ini saya tak buat apa-apa pengandaian ini adalah perangkap. So saya kata saya call adik saya marah dia. Dia dapat beli views baru. So saya tanya marah adik saya, you selalu ibu kalau bergaduh dengan kamu saya, you tidak mahu membawa dia pulang ke rumah kamu kerana pertelingkahan antara bakal isteri dia dengan ibu saya. So kali ni you sendiri kata tak apa saya bawa dia, saya jaga dia, tapi you tak buat seperti yang dijanji tapi you bawa ibu hantar tak ke sana. Tapi perbualan antara anak-anak saya boleh tahulah dia pun okey lah. Dia pun ada seronok sikit kan. So saya biarkan saja. Dia makcik Kajan kata sudah seminggu lebih dia call you, kata ubat dah habis, nak bawa untuk check up semua, tapi you tak nak layan dengan apa untuk soalan mereka. So tak adalah kak, saya belum ada cuti lah kak. Saya lagi 2-3 hari ada cuti saya akan bawa. Marah dia saja. You ni dari kecil lah dah menyusahkan saya dengan ibu. Semua dah habis, semua kena rampas, semualah. Sampai current bill tak bayar, bil elektrik tak bayar, rumah sewa 3 bulan 2 bulan tak bayar. Saya pergi bayar dekat sana, beli barang-barang dari KWSP, EPF dari ibu saya, duit ibu saya. Dalam 5-6 bulan dilari ke JB, tinggalkan barang-barang yang baru. So banyak sengsara sampai yang dia ambil pisau baling, terbelah kaki ibu saya. Banyak kesusahan dibagi, bukan untuk dia saja, saya pun. Kereta nak kereta, nak pakai kereta. Saya kata dalam 3-4 jam you balik kerana bekas suami saya akan balik nanti marah. So ibu saya, keluarga saya semua tahu saya selalu kena pukul untuk perkara-perkara kecil lah. So dia pergi accident dekat Skudai Kuari dekat sana. Pergi accident saya call dia tak mahu ambil. Lepas tu ibu saya cakap lah, datang you ambil penyapu pukul adik you. So saya call dia ambil apa. Dari sini dia pergi rumah kawan untuk memperbaiki laptop. So dia software engineer. Tak ada masalah, dia tak mabuk, dia tak minum. Dari sana dia mabuk. So ni pun kalau nak kata orang dari Semban lah. So sudah accident saya kata tak apa, you balik. You hanya biarkan kereta dekat sana, dekat kuari sana. You ambil taksi balik. Dia datang, saya check dia punya body. Saya punya adik seorang saja tahu. Saya bukan kakak dia. Saya jaga dia sebagai ibu tahu. Adik saya ada 2 ibu. Ibu saya sendiri, saya sendiri. So ibu saya bagi penyapu pukul, dia kata. Saya kata tak ada. Kereta boleh diperbaiki. Itu hanya kenderaan yang besi. Tapi nyawa adik saya tak boleh digantikan. Saya cek, saya kata pergi mandi, lepas you tidur bangun kita pergi cek kereta. Okeylah. So selalu dia buat ni semua kepada saya. Selalu dari kecil sampai dia beralih dari saya. Apa yang dibuat saya tak buat, dia yang buat. Saya kena pukul, saya kena seksa, saya kena marah, saya kena kemana, semua dalam semua jenis. Saya kata ini ada berkaitan dengan 4 tarik lahir 4. So dia memang tarik lahir dia 4 hari bulan 5. So semua saya terima lah. Saya terima adik saya. Tapi yang tengok saya marah dia, call dia, mak tak boleh cakap lah, you buat apa, pergilah. Atau call mana-mana saudara kita, abang kita ke, makcik punya anak lah, abang kita ke, suruh mereka ambil pergi klinik. So masa itu saya pun tak perasan mereka, actually saya punya makcik sendiri boleh bawa untuk check up, tapi mereka buat perangkap, mereka membunuh ibu saya. Lepas 2 hari
Saya call balik makcik saya tanya macam mana, 2 hari dia tak makan. Ibu saya 2 hari tak makan, baring saja. Saya nangis tau. Kenapa Tuhan banyak susahkan saya. Walaupun ibu saya tak sayang macam saya, macam adik saya, semua Ipia bagi dekat dia, semua dia Fair and Lovely, dia lotion dia belikan untuk adik saya. Tak pernah dari kecil tapi saya banyak sayang ibu saya tau. Mereka buat perangkap dan bunuh ibu saya tau. Macam cerita dekat Polaris Lily yang orang Sabah Sarawak tu Christian Melanau, dia pun diperangkap selepas ibu dia meninggal dunia. So seperti itulah saya pun lepas ibu. Tapi perkara yang penting patut diambil dia bukan sengaja dimatikan mereka mau memusnahkan data-data information yang benar dari data ibu saya, kerana kami memang semua ada data. So mereka nak memusnahkan bukti apa yang mereka menuduh, apa yang mereka buat dengan keluarga kita. So selepas itulah saya ditangkap. Habislah ibu saya dibagi sehingga 60 tahun untuk hidup. Ibu saya sudah meninggal, bekas suami sudah masuk rumah ini balik dengan perangkap ambil gambar lah yang dulu saya tak perasan. Anak saya tak pernah buat perkara-perkara macam tu, merosakkan rumah, ambil kain semua, barang-barang perabot semua main dekat luar dengan pakaian yang tak berapa kemas. So saya tak berfikir, saya ingat anak-anak lah mestilah macam tu. So dia ambil lah gambar, dia nak hantarlah pergi lawyer lah, tu lah ni lah, biarkan saja. Lepas tu suami datang, habislah saya kena alau lah. Alau. Tengok ibu saya berpeluang hidup at least 60 tahun. Saya dalam 35-6 tahun dipaksa. Saya saudara mara, saya dari rumah anak yatim. Saya sini saudara mara siapa pun tiada, siapa kenalan pun tiada. Semua usaha saya dirampas. Semua harta saya dirampas, semua my belonging dirampas dengan tipu Ella yang kononnya semua tipu. So mereka memaksa menggunakan anak perempuan saya. Sampai saya kerja 30 hari sampai saya kerja dekat Kilang Atar, tak ada half day, tak ada MC, tak ada apa-apa, 47 hari semua tanpa berhenti saya kerja. Mereka buat saya dibuli lah dalam satu kompartmen 3 kumpulan. Semua kumpulan kalau kehabisan barang mesin sedang diperbaiki, mereka boleh duduk berbual bersembang. Tapi saya dari sini sana, dari sana ke sana, dari ke sana ke sana, tidak dibagi peluang untuk duduk. Lepas tu saya pun buat video, ada beritahu mereka tanya saya tahu, you kan sudah diimplantkan dengan chip, mana ada sakit orang pukul. Adalah banyak orang Bangladesh leader, kalau mereka tak minta pun pertolongan, mereka datang menolong. Tapi saya buatlah sendiri, ini apa, buat macam ni. Sampai mereka membangkitkan kemarahan saya untuk saya bergaduh dengan mereka. Tapi saya tak buat, saya sabar. Sampai satu hari orang tak nak tolong saya, orang bully saya, orang kita sendiri yang bully, semua terperangkap. Ibu janda dilarikan suami, sudah ditinggalkan, suami lari dengan orang lain. Lepas tu boyfriend mentipu dan mengambil duit alung. Lepas tu bagi jaminan dia lari, dia orang kena bayar. So semua orang janda-janda yang bermasalah. So sampai ada satu hari saya diseksa semua orang, semua tahap. Bukan seorang dua orang sampai tiga kumpulan nak seksa saya. So sabar sampai satu hari tak ada, dia seorang pekerja luar negara lah, tak mau cakap mana dari negara mana, bawa fan. Dalam kesibukan ambil barang, kaki saya tersangkut dengan wire, fan tu jatuh. Lepas tu dia marah saya, apa mata you buta ke apa? Saya kata ini tempat sempit kan berapa
Berapa lama saya nak sabar? Ini tempat kerja. Orang jalan pun tak boleh you simpan fan. Ini apa? Tempat you ke tempat kerja? Habislah dia orang katalah saya anti. Bangladesh lah, itulah, inilah. Habislah. Tapi yang bersusah payah mereka membangkitkan kemarahan saya. Lepas tu bawalah storeroom. Selalu saya di bawah storeroom lah, tempat-tempat yang boleh ditengok dari CCTV. Tapi dalam kita masuk kita tak tahu. Selalu dibagi macam tu. Masuk, suruh saya tunggu mereka pergi, tak tahulah. Lepas keluar tu CCTV, macam orang anggap apa tahu. Mereka pergi dalam buat sesuatu yang tersenonoh lah. Selalu bukan sekali, 2 kali, 3 kali yang selalu. Dulu saya tak perasan, sekarang saya perasan. Orang tu pun Singapura. So, saya selalu di bawah, walaupun dibuli, walaupun diseksa, saya selalu ditunjukkan dengan orang-orang yang bermasalah, berpenyakit, kencing manis lah, itulah, inilah, semua masalah. Itulah saya cakap, apa yang saya buat dekat video klip YouTube bukan suatu apa, hanya my imagination. So memang hari ni pun ada pesanan mereka cakap jangan membuat sesuatu yang boleh mengakibatkan pihak lain untuk marah dan nyawa kamu tak apalah. 44 tahun mereka tidak membiarkan saya hidup. Dalam hidup saya mereka memakai saya, membuat semua penjahatan, mentunjuk semua kekejaman yang berlaku. Lepas tu saya ingat sekarang bila saya perasan memang mereka buat ni, mereka buat tu, perasaan mereka tidak membagi keadilan untuk saya. Sebaliknya mereka ambil pampasan rasuah, lepas tu nak memusnahkan saya, nak membunuh saya. Untuk itu orang Melayu pun disangkutkan dengan ini. So inilah mereka tunjuk apa yang yang orang non Muslim kalau rumah nak beli rumah, bila ditanya rumah ujung lot, lepas dapat kunci rumah ujung lot, tak ada tanah. Ujung lot memang ujung lot tapi tak ada tempat ekstra. So ada lagi satu ujung lot, ada tanah tapi bersebelahan dengan ini TNB, peti-peti TNB ini, rumah TNB atau bomba. So sebelum memberi kunci saja mereka memberitahu perjanjian, suruh sign 10 tahun ini tempat tanah ini tidak boleh dibina apa-apa, kena tunggu hingga 10 tahun kerana dia bersebelahan dengan harta TNB lah, kerajaan lah, bomba lah. So inilah diorang punya kemarahan, orang-orang non-Muslim punya kemarahan. Pelajar-pelajar dari graduation universiti kebanyakan non-Muslim macam ni lah. Mereka memang pandai pembedahan jantung, mereka memang pandai, tapi apa yang mereka dapat jaga untuk rumah mayat ataupun buat jahitan-jahitan kecil. So mereka berlayakan tapi dibagi kerja yang tidak layak untuk mereka duduk. So inilah kemarahan mereka ke atas kerajaan sini. Apa kesalahan saya? Itu pun mereka tidak memberitahu terus terang. Inilah kemarahan mereka. Saya dengan sengsara, kesukaran, dan sekarang mereka dah buat anti Melayu, anti kerajaan Johor, anti kerajaan KL macam ni. So mereka jadikan macam ni. So saya tak ada cara lain lah, saya kena keluarkan sebelum terlambat, sebelum orang lain. Hari ni saya, esok kalau orang Melayu ada tak kerajaan ini akan melepaskan tangan hanya kerana saya seorang India. Saya pergi masjid berapa kali dah, pergi masjid minta pertolongan. Ini macam anti Melayu saja. Orang dekat-dekat nak undi, yang you tahu kan, orang kalau orang politik datang banyak orang berkumpul. 4 kali dah saya bagi.
tidak dilayan tapi diperlikan. Ini semua kemarahan mereka mempergunakan saya. Tapi akhirnya dengan pampasan rasuah yang lumayan, sehingga 40 tahun saya dipergunakan untuk ni. Selepas dapat rasuah, mereka macam pakai buang lah saya dibuang. Keluarga saya dibunuh, anak saya 4 tahun dicabul. Saya lagi kenal memang implan dalam badan kita. Saya bila saya duduk PT3, memang dekat 10-12 orang dari rumah kebajikan saya duduk untuk PMR. Saya PMR batch kedua lah. Hanya 2 orang melulusi PMR, lulus dalam PMR. Semua yang lain semua sudah fail. Kerana dulu kan BM fail, semua fail. DM fail, semua fail, tak boleh sambung ke tingkatan 4. So hanya 2 orang, dua orang saya dengan saya yang lulus dalam PMR, dua orang dia punya markah sama, dia punya di mana di berapa 1A 2B 1A macam tu, dia pun sama. Sampai pelajaran dia dengan saya sama, dia bukan orang sini lah, orang Seremban sama, dan dia kasta lain tau, kasta tinggi so sama. Setakat pergi form 5 saya ditukarkan sekolah dari sini pergi sana. Saya punya lukisan drop down. Tiba-tiba saya matematik darjah 3 pun saya tak pandai buat. Tiba-tiba mereka pergi taruh dalam kelas account. Bukan dekat form 4 tau, form 5. Form 4 belajar lain, form 5 belajar lain. Ni orang matematik darjah 3 pun tak ada. So account macam mana saya nak buat? Saya dah putus semangat, dah habis lah. Dah tak ada semangat nak layan alasan yang mereka bagi. So saya pun apa sajalah, pergi duduk, tulis, datang macam tu. PT3 PMR dua kita dalam keputusan yang sama. Tapi lepas tu saja kita tahu implan ini mengurangkan pengingatan pelajaran kita. Mereka tidak mahu melebihi pelajaran yang mampu kita boleh belajar. Mereka sudah memblurkan otak kita, tak boleh menghafal apa kita belajar untuk peperiksaan. So itu pun tak apalah, Tapi kenapa semua yang dibuat oleh mereka, network ini membuat rakaman ini semua tanpa pengetahuan saya. Rakaman ini semua, so mereka dalam masa kelak ada sesuatu kumpulan yang boleh melania balik kerajaan kan. Tapi tidak ada, turun temurun saya ingat apa saya selalu kata, jangan buat jahat, jangan buat orang, jangan. Orang suruh buat jahat, jangan buat. Tolong orang. Sampai orang lain aja tolong, you tidak dibalas dengan baik. Sampai 50 dari kecil memang tidak dibalas baik. Mereka bikin perkara begitu untuk membikin saya untuk buat jahat tau. Tapi saya tak buat. Sampai saya pergi kutip dekat sampah. Kenapa? Apa mereka mahu? Kenapa saya diseksa macam ni? Mereka lepas tu cakap lah, ni perkara sensitif untuk orang Muslim, orang Islam. Jangan buat. Hanya kereta saya lebih dekat sekolah. Saya ada 2-3 sekolah menengah saya kerja. Tengok satu kereta hijau terang, hijau macam panas, kena mata sakit tau. Hijau tu, yang hijau macam ni lah, hijau macam ni. Tapi dia terlalu terang. Saya tengok kerja lagi panas. Saya tengok kerja, sakitnya mata. Apalah mereka pakai warna ni, warna terang. Bukan saya hinakan warna hijau. Saya hanya kata warna tu terlalu terang mesakitkan mata. Alamak, habislah saya. Dia kata saya anti-Islam. Saya tak suka hijau. Kenapalah mereka buat sebegini? Apa kemahuan mereka? Untuk menerima pampasan yang lumayan, mereka sanggup membunuh saya tahu. Nasib baik
okeylah, orang yang menerima pampasan adalah orang-orang yang berpelajaran, orang-orang yang berkasta tinggi lah, itulah inilah. Okeylah, orang macam saya berapa orang tahu yang tiada keluarga, tiada kasta, dihina, dibuli. So orang kumpulan kita nak buat apa? Ha? Politik banyak perkara saya tahu kebanyakan rahsia-rahsia orang ternama, tapi tolonglah, saya tidak mahu membuat dekat sini ya. Saya tidak mahu memberitahu dekat sini ya. Banyak rahsia menteri ya. Saya tahu dekat sini ya, tapi tidak mahulah. Saya dihantar, memang network ini kejam lah, tapi mereka hantar ke sini. Jambatan ini, jambatan kebajikan, hospital, lepas tu klinik, lepas tu sekolah. So semua rahsia saya tahu tau, semua rahsia, semua tempat kerajaan saya tahu. Tapi yang sensitif saya tidak mahu memberitahu. Saya tidak mahu memberitahunya. So tengok inilah, kerana walaupun saya duduk dekat sini sudah koma, ini network dia punya data boleh dikeluarkan dan tengok balik apa sedang berlaku dekat sini ya. Lepas tu mereka cepat-cepat buat apa tahu, dijadikan anti Melayu. Lepas tu mereka mempercayakan orang dalam impian ni memusnahkan kehidupan orang lain. Kerana saya datang tempat ni sajalah orang mati, bodoh, tak adalah. Pasal itulah semua rumah-rumah ni jadi kosong, kerana network dalam ni merampas harta orang, tak adalah. Bila datang rumah ini saya selalu kena pukul lah, kena halau. Rumah sebelah saya orang Seremban lah, 13 tahun tak ada anak, cikgu tadika Sumitra. So saya dalam 21 tahun, dia punya adik ipar semua dalam, kawan-kawan dia dalam 25-26 tahun bujang. Saya dihalau, saya ambil besi sidai kain, saya sorok bawa tu walaupun mereka tahu mengejek saya. Bukan suami saya, apa, you ingat tidur dekat sini, you tak malu Saya tarik rambut saya pergi dekat luar. So macam mana saya nak duduk di kalangan orang-orang bujang. So saya buat apa, saya ambil keputusan, saya jalan sajalah kaki ke rumah ujung sampai hari itu, dari hari itu sampai hari ini memang rumah tu kosong. Saya pergi belakang rumah, saya tidur nangis tidur. Tertidur, ada kala saya terkejut dengan gigitan lipas, gigitan tikus. Saya nangis tau. Kenapalah kehidupan saya sebegini Dari hari perkahwinan saya, dari hari datang ke JB saya selalu tulis diary. Semua sengsara yang saya hari-hari menghadapi dengan apa cacian yang bagi, apa ejekan dia bagi. Selalu tanya, dulu kan kita dekat rumah anak yatim, Piala Society, ada tea time, ada bagi, ada dapat